Okey, Assalamualaikum kepada semua pelajar tingkatan 2. Okey, bersua lagi kita dalam kelas matematik. Masih lagi dalam bab 1, pola dan jujukan. Tapi fokus kita hari ini adalah pada subtopik 1.3 iaitu pola dan jujukan. Pola suatu jujukan menggunakan nombor, perkataan dan ungkapan algebra. Okey, boleh rujuk nanti pada muka surat 10. Okey. Okey, teacher ada sediakan video untuk kamu tonton. Sambil-sambil tengok video tu boleh rujuk pada muka surat 10 ni. Dan di akhir pembelajaran hari ni teacher nak kamu buat latihan 5 pada muka surat 14. Okey. Buat latihan 5 sahaja, yang lain tak perlu. Okey? Okey, jom tengok video sama-sama. Assalamualaikum dan selamat petang. Okey, so hari ini kita akan sambung lagi belajar matematik tingkatan 2 bab 1 pola dan jujukan. Okey, dan subtopik 1.3 iaitu pola dan jujukan. Okey, sebelum ni kita dah belajar apa itu yang dimaksudkan dengan pola dan apa itu yang dimaksudkan dengan jujukan. Okey, so hari ni kita akan tengok lebih lanjut apakah itu pola dan jujukan. Okey. Baik, okey. So kita punya standard pembelajaran kita pada hari ini ialah okey. Yang pertama, pada akhir pembelajaran, murid dapat membuat generalisasi tentang pola suatu jujukan menggunakan nombor, perkataan dan ungkapan algebra. Okey, dan yang kedua ialah menentukan sebutan tertentu bagi suatu jujukan. Okey, nampak macam susah kan? Okey, sebenarnya dia senang je. Okey, baik kita tengok yang pertama. Okey, sebenarnya pola suatu jujukan ni kita boleh wakilkan dia menggunakan nombor, perkataan dan ungkapan algebra. Okey, contoh yang kita belajar sebelum ni. Sekejap ya, cikgu tukar warna putih. Okey, contohlah pola yang kita ada sebelum ni kan. Okey, katakanlah soalan cikgu bagi 2, 10, 18, 26, 34 dan seterusnya. Okey, sebelum ni kita belajar kalau nak cari pola macam mana kita tahu nombor ni semakin banyak kan, semakin besar. So kita tahu dia tambah ataupun darab kan. Okey, tapi dia punya perubahannya ni tak ketara. So bila tak ketara maksudnya dia ialah tambah. So kita nak tahu berapa dia punya pola, ambil sebutan yang kedua. Disebabkan pola dia tambah, so kita tolaklah, ambil sebutan yang kedua. 10 tolak 2. So kita dapatlah 8. Okey, maksudnya kat sini daripada 2 ke 10 tambah 8. Daripada 10 ke 18 tambah 8. Daripada 18 ke 26 tambah 8. Daripada 26 ke 34 tambah 8. Okey, so ini ialah jujukan sebab dia mempunyai pola. Okey. Baik, pola ni kita boleh wakilkan melalui 3. Tadi kan cikgu dah beritahu yang pertama ialah nombor. Yang kedua ialah perkataan dan yang ketiga ialah ungkapan algebra. Okey, kalau nombor macam mana nak wakilkan melalui nombor? Senang dia. Okey, sebab okey kamu tengok okey kat sini. Apa yang berlaku? Tambah kan? Okey, so tambah berapa? 8. Okey, ini adalah kita wakilkan pola melalui nombor. Okey, ni yang pertama. Okey, yang kedua, kalau kita nak wakilkan dia melalui perkataan. Pola ni kita nak wakilkan melalui perkataan. Okey, kita tahu dia punya pola tadi tambah 8 kan? Okey, so tulis je dalam perkataan. Macam mana nak tulis? Menambah 8 kepada nombor sebelumnya. Okey, nombor senang, perkataan senang. Okey, yang ketiga.
melalui ungkapan algebra. Okey, macam mana ni nak buat? Nak wakilkan pola ni melalui ungkapan algebra ataupun rumus algebra kita panggil. Okey, yang ni sedikit susah. Okey, tapi kalau kita ikut cara dia, dia akan jadi senang. Okey. So, macam mana nak buat? Okey, first, okey, kita tulis 2, 10, 18, 26, 34 ni kan? Okey, 2, 10, 18, 26, 34. Okey, sekarang ni kita nak tahu macam mana kita dapat 2, 10, 18, 26 dan 34 ni. Okey, so macam mana kita tulis kat sini sama dengan. Okey, kamu tengok sebutan pertama. Dalam soalan ni, sebutan pertama dia ialah nombor 2. So, kita tulis kat sini 2. Okey, lepas 2, kamu tengok dia punya pola tadi ialah tambah 8. Okey, tambah 8. Okey, lepas tu dalam kurungan pemboleh ubah dia. Okey, pemboleh ubah dia. Okey, 8 darab berapa tambah 2 akan dapat 2. So, sifar lah kan? Okey, kita cuba 2 tambah 8 darab sifar. Okey, 8 darab sifar kita dapat sifar. So, 2 tambah sifar akan dapat 2. Okey. So, maksudnya kita dah tulis 1. Okey, yang seterusnya dia sama je. Yang depan ni sama. 2 tambah 8. Kat sini dia akan berubah. Kalau tadi sifar, yang ni 1. Okey, seterusnya 2 tambah 8. Okey, daripada 1 jadi 2. Okey, sama dengan 2 tambah 8 dah berubah jadi 3. Sama dengan 2 tambah 8. Kat sini jadi 4. Okey. Baik, kalau kamu tengok kat situ. Okey, kalau kita tengok kat sini, apa yang berbeza? Kat sini dia yang berbeza kan? So, kat sini ni kita panggil dia pemboleh ubah. Di mana nilai dia berubah-ubah lah. Pemboleh ubah, okey. Okey, kita ubah kat sini je untuk dapat kat sini sebenarnya. Okey, contoh, kalau kita nak check jawapan kita betul ke salah, okey, let's say lah kita ambil yang ni. 2 tambah 8 darab 3, dapat tak 26? Dapat lah kan? Okey, so secara automatiknya kita dah buat ungkapan algebra kat belakang ni. Kita dah buat rumus. Okey, tapi belum siap. Okey, so ungkapan algebra dia macam mana kita nak tulis? Okey, baik, tengok cikgu ajar. Okey, so cara kita nak tulis dia. Kamu tengok yang sama depan ni 2, semua 2. Okey, so tulis 2. Operasi tambah 8. Buka kurungan pun sama. Okey, dalam kurungan ni lah lain pemboleh ubah. So, kita gantikan dia dengan N. Okey, tutup kurungan. Okey, di mana ataupun kita boleh guna dengan keadaan N sama dengan sifar 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Okey, kenapa ada seterusnya? Maksudnya kalau kita nak cari yang next ni, kita ganti je 4 ni dengan 5. Kita akan jumpalah sebutan yang seterusnya. Okey, sebab kita dah ada rumus algebra kat sini. Okey, nampak susah kan? Tapi senang je. Okey, kita cuba soalan lain. Okey, ni soalan dalam buku kamu. Nyatakan pola bagi jujukan nombor 1, 9, 17, 25, 33 dan seterusnya menggunakan nombor, perkataan dan ungkapan algebra. Okey, baik, kita buat nombor dulu. Okey, nombor. Okey, first kita kena pasti dia punya pola. Kita salinglah. 1, 9, 17 semakin besar dia punya nilai. So, maksudnya dia tambah ataupun darab. Okey, disebabkan dia tak ketara dia punya perubahan dia, maka dia ialah tambah. Okey, tapi kita tak tahu tambah berapa. So, macam mana nak tahu
ambil sebutan yang kedua, 9 tolak 1. So, kita akan dapatlah 8. Okey. So, kita cek betul ke tak. Daripada 1 ke 9 tambah 8. Daripada 9 ke 17 tambah 8. Daripada 17 ke 25 tambah 8. Daripada 25 ke 33 tambah 8. Okey, so kita dah nampak jujukan ni, dia punya pola dia ialah tambah 8. Okey, so macam mana nak wakilkan pola melalui nombor? So jawapan dia ialah operasi dia tambah, nombor dia ialah 8. Okey, dah siap nombor, senang kan? Okey, B, perkataan. Okey, kita nak wakilkan dia melalui perkataan, menggunakan perkataan. So, tulislah dalam bentuk perkataan, menambah 8 kepada nombor sebelumnya. Okey, yang ni cikgu tak risau. Okey, yang cikgu risaunya ialah soalan C. Ungkapan algebra. Tapi kamu ikut je langkah yang cikgu ajar tadi. Okey, first kita tulis dia punya jujukan ni. 1, 9, 17, 25, 33, seterusnya. Okey, so sama dengan sebutan yang pertama, 1. Okey, kemudian dia punya pola dia tambah 8. Buka kurungan sifar. Okey. 1 tambah 8 darab sifar dapat 1. Betul. Okey. Yang kedua. Okey. Depan ni sama. 1 tambah 8. Okey. Kat sini daripada sifar dah berubah jadi 1. Okey. Next. 1 tambah 8. Kat sini jadi 2. 1 tambah 8. Kat sini dah berubah jadi 3. Okey, next. 1 tambah 8. Kat sini 4. Okey, seterusnya macam mana nak cari yang seterusnya? Sama juga. 1 tambah 8 dan seterusnya. Yang ni tak perlu tulis lah. Okey, ni saja je cikgu bagi bagi contoh. Okey, baik. So, bila dah siap macam ni, kita belum siap kan? Sebab dia nak ungkapan algebra. Yang ni kita tunjuk macam mana nak dapat nilai ni baru. Okey. So, apa yang berubah sekarang ni? Yang berubah sekarang ni ialah dalam kurungan. Okey. So, dia punya ungkapan algebra dia 1 tambah 8 buka kurungan N. Kenapa N? Sebab dia punya pembalik ubah berubah-ubah. Okey. Dengan keadaan N sama dengan, okey, salin daripada atas sifar, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Okey. So, macam ni je ungkapan algebra. Okey. Next, nanti boleh cuba soalan ni. Okey.